Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Azizi bin Muhammad Razali dari kelas Dipih 2H. Pengenalan peribadi dan sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 Masihi. Ayah baginda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu baginda bernama Aminah binti Wahab. Ayah baginda meninggal dunia semasa baginda masih di dalam rahim ibunya. Semasa baginda berusia 6 tahun, ibu baginda meninggal dunia. Baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib selama 2 tahun. Selepas kematian Abdul Muttalib, baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Ketika baginda berusia 12 tahun, Abu Talib membawa baginda ke negeri Syam untuk berniaga. Pada usia 25 tahun, baginda berkahwin dengan Khadijah Khuwailid Al-Asadiyah. Pada usia 40 tahun, baginda menerima wahyu di Gua Hira. Bermula daripada itu, Rasulullah mula berdakwah secara sembunyi kepada isteri dan ahli keluarga terdekat. Selepas turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu surah Al-Hijr ayat 94, Rasulullah kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan. Rasulullah dan para sahabat mendapat tentangan yang kuat daripada golongan musyrikin Mekah. Berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj pada 27 Rejab, setahun sebelum Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. 13 tahun selepas kerasulan, Allah memerintahkan Rasulullah supaya berhijrah ke Madinah. Antara peperangan yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, Perang Khaybar, Perang Hunain dan Perang Tabuk. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah mempersiapkan 10,000 tentera menuju ke kota Mekah untuk membebaskan Mekah dari belenggu musyrikin. Rasulullah dan tentera Islam memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah. Pada usia 63 tahun, Rasulullah SAW wafat di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Definisi uswah hasanah. Perkataan uswah mempunyai maksud yang sama dengan perkataan kedua, iaitu ikutan, contoh teladan. Dengan kata lain, uswah berasal dari perkataan bahasa Arab yang membawa maksud keteladanan, iaitu perbuatan baik yang ditunjukkan yang dapat ditiru oleh orang lain. Rasulullah SAW merupakan model al-uswah yang terbaik, manakala perkataan hasanah pula membawa maksud teladan yang baik. Seluruh kehidupan baginda Rasulullah SAW adalah teladan yang perlu dicontohi dan diikuti dalam kehidupan seharian. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Ulul azmi adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Ulul sendiri bermaksud memiliki, manakala azmi adalah tekad. Gelaran ini ditujukan hanya kepada beberapa orang Rasul saja, yaitu antaranya Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab suci Al-Quran telah dirakamkan ayat mengenai gelaran ulul azmi. Berdasarkan ayat yang berbunyi, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang telah diancam kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan selain kaum yang fasik. Surah Al-Ahqaf ayat ke-35. Kaitan ulul azmi kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah sama seperti Nabi ulul azmi yang lainnya. Ini kerana baginda juga menghadapi berbagai jenis rintangan dan cubaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada baginda. Ujian-ujian tersebut turut memberi kesan kepada nyawa, harta benda serta orang yang di sekeliling baginda. Setelah menyampaikan tugasan risalah yang diberikan oleh Allah dengan penuh tahap tekad dan sabar yang tinggi, barulah gelaran ulul azmi
diberikan kepada Nabi-Nabi Rasul. Uswatun Hasanah merupakan satu gelaran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang bermaksud teladan yang baik. Rasulullah SAW merupakan utusan Allah SWT yang memiliki budi pekerti yang sangat mulia serta terpuji dan menjadi suri teladan yang baik bagi manusia atau dikenali sebagai Uswatun Hasanah. Rasulullah SAW juga digelar sebagai Al-Amin. Terdapat beberapa sifat terpuji Rasulullah yang boleh dijadikan teladan oleh kita semua dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Sidik bermaksud jujur atau benar. Sidik ini merupakan bahawa segala perbuatan Rasulullah SAW adalah benar dan jujur. Sifat mulia ini dimiliki oleh Rasulullah SAW dan boleh dijadikan pedoman kepada kita. Kita perlulah sentiasa berkata benar dan tidak berbohong walaupun sedikit. Orang yang berbohong tidak akan mendapatkan berkat dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Amanah pula bermaksud boleh dipercayai. Rasulullah SAW memegang teguh kepercayaan, menetapi janji, tidak pernah berdusta baik upacara atau tindakannya. Rasulullah tidak pernah mengkhianat sesiapa pun. Apabila diberikan sesuatu amanah, baginda pasti akan menjaga amanah tersebut dengan baik. Sifat Rasulullah yang ketiga pula ialah tabligh, yang bermaksud menyampaikan. Nabi Muhammad SAW bertanggungjawab untuk mencapai wahyu dan petunjuk Allah kepada umat Islam. Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan perkara tersebut, malah baginda akan menyebarkan kepada seluruh umatnya. Seterusnya ialah fatonah, yang bermaksud bijaksana. Sifat terpuji ini juga boleh dijadikan pedoman bagi semua umat Islam. Rasulullah SAW memiliki sifat bijaksana yang luar biasa dalam pelbagai bidang. Ia boleh dijadikan teladan bagi kita semua tentang sifat terpuji yang dimiliki Rasulullah SAW. Kesan Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah akan memberikan kesan kepada kepribadian masyarakat Islam itu sendiri. Masyarakat kini amat memerlukan role model yang boleh menjadi ikutan sebagai panduan untuk melayari kehidupan menuju ke alam akhirat. Oleh yang demikian, sebagai mukmin dan mukminat, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama untuk dijadikan panduan. Islam sendiri telah menunjukkan satu bentuk kepimpinan untuk dipraktikkan, iaitu kepimpinan Islam. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW adalah contoh unggul sebagai seorang pemimpin Islam yang amat dikagumi. Sesungguhnya, Nabi Muhammad SAW merupakan uswah hasanah, iaitu ikutan atau contoh teladan yang terbaik bagi seluruh manusia dalam semua aspek kehidupan seperti dari sudut ketaatan dan keimanan terhadap Allah SWT, kemasyarakatan dan pergaulan, akhlak dan peribadi serta siasat pentadbiran dan sebagainya. Surah Al-Isra ayat 94 hingga 95. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah Muhammad, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, nescaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa kita sepatutnya meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah untuk membentuk diri menjadi insan yang beradab, kerana sifat pribadi baginda yang mulia dapat menjadi ikutan kepada umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Didikan yang baik bermula daripada awal lagi sepatutnya diterapkan dalam masyarakat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang mengarut yang akan menjatuhkan identiti sebagai umat Islam. Untuk menjadi salah seorang insan yang berakhlak, kita hendaklah mencontohi Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah dan dapat membantu dalam melahirkan individu yang memiliki sifat dan akhlak yang baik dan jauh dari tingkah laku negatif.